Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami pada hari ini akan membentangkan iaitu tugasan 2 bagi subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, iaitu tugasan 2 penghasilan produk. Novel yang kami pilih iaitu Mitos Secekak Kertas Tisu yang dikarang oleh S. Ottoman Kelantan. Baiklah, kita akan pergi kepada ahli kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama sekali Akil Danish bin Zarul Azim, dan saya Muhammad Namrani bin Muhammad Najmuddin, dan yang terakhir bagi ahli kumpulan kami iaitu Ikhwan bin Yusof. Kami merupakan pelajar dari Bahasa Melayu 3 Ambilan Jun 2023-2028. Baiklah, kita pergi pula kepada isi kandungan yang terdapat dalam kami punya video pada hari ini, iaitu kami meletakkan 17 perkara penting dan insya-Allah kami akan bahagikan secara adil dan saksama. Saya akan menerangkan dahulu berkaitan dengan sinopsis dan juga maksud kesusasteraan. Dan terdapat juga persoalan dan kritikan yang akan disampaikan dalam video ini. Kita pergi pula kepada sinopsis yang terdapat dalam novel Secekak Mitos Tisu ini, iaitu saya akan bacakan, iaitu wang bukan segala-galanya. Ketika wang mempunyai nilai yang tinggi, kita sangat bergembira untuk memiliki pelbagai barangan dan keperluan. Apabila nilai wang jatuh, manusia menjadi keluh kesah dan porak-peranda. Lebih-lebih lagi apabila nilai wang jatuh yang menyebabkan harga barangan terlalu mahal. Wang yang banyak tidak mampu memiliki sejumlah barangan yang banyak dan tinggi nilainya. Manusia boleh hilang pegangan akibat mempunyai masalah kewangan. Sejarah wang telah bermula sejak sekian lama. Terdapat banyak pendapat tentang asal-usul wang, daripada taman awal manusia hinggalah berlakunya revolusi perindustrian. Malah sebelum itu, mata wang asalnya diperbuat daripada emas dan perak yang kemudiannya wujud dalam bentuk kertas yang diberi nilai. Manusia boleh sedar supaya mengelakkan diri daripada menjadi hamba kepada wang. Meski kita bukan tertakluk kepada nilai wang semata-mata, teguhkanlah iman dan yakinlah bahawa Allah yang memberi rezeki untuk kita. Sinopsis bagi novel ini terbitan Dewan Sastra tahun 1998. Seterusnya, kita bagi pula kepada apakah itu kesusasteraan. Maksud kesusasteraan adalah suatu bentuk ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Perkataan kesusasteraan terbentuk daripada bahasa Sanskrit, iaitu susastra, yang bermaksud huruf ataupun buku yang indah. Menurut M.K. Zeiger dan W.S. Johnson pada tahun 1983, mereka berpendapat bahawa kesusasteraan ini merupakan seni yang menggunakan kata-kata tanpa memperhitungkan persoalan sama ada kata-kata itu tertulis dalam tulisan atau sekadar diucapkan melalui percakapan, iaitu lisan kita. Dalam sastra, kita mempunyai 6 kritikan sastra yang saya akan sebutkan dan akan dihuraikan oleh ahli-ahli kumpulan lain, iaitu yang pertama sekali kritikan teguran, yang kedua sanjungan, dan yang ketiga saranan, yang keempat penilaian, yang kelima penganalisian, dan yang keenam dan terakhir sekali iaitu pendekatan. Baik, untuk kritikan sanjungan, kritikan sanjungan ini merujuk kepada iaitu memberi penghargaan, penghormatan atau pujian terhadap sesuatu perkara. Kritikan sanjungan adalah untuk memuji hasil karya dan pengarangnya yang telah menyerlahkan pemikiran yang bernas serta menampilkan elemen-elemen dalaman yang menarik. Seterusnya ialah kritikan teguran. Kritikan teguran ini ialah mengkritik serta memberi peringatan dengan ikhlas. Kritikan teguran juga berperanan untuk mengkritik hasil sesebuah karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan serta kekurangannya. Untuk kritikan saranan, kita menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan
serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya, yang memberi alternatif untuk membaiki kekurangan, dan yang tak sekali itu mengalihkan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak sama ada pembaca, pengarang dan pengkritik itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada kritikan pendekatan. Pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan, pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan sesuatu aspek ataupun tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan archetype. Seterusnya, kritikan pendekatan yang ada dalam mitos secekap tisu ini saya ambil beberapa bahagian dalam cerpen ini. Yang pertama saya ambil dari pendekatan moral, yang di mana cerpennya berbunyi, ayah kelihatan seakan-akan berdoa walaupun tangannya tidak terangkat, matanya terpejam. Ibu merenung wajah ayah. Ya Tuhan, perteguhkan imanku. Biarlah aku tidak terjejas oleh kejatuhan kertas tisu seharga emas itu. Ikan di laut dan burung di udara masih bebas bertembangan dan mencari makanan tanpa mempedulikan dia yang jatuh. Selama ini Engkau ya Allah yang memberi rezeki, bukan dia. Aku tiba-tiba berasa fana dan kekuasaan Allah yang memberi rezeki. Di sini cerpen ini menunjukkan bahawa kritikan ini menunjukkan kritikan moral, yang di mana moral dalam aspek agama. Kerana dalam kritikan ini ayah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon bantuan. Seterusnya kita pergi kepada kritikan psikologi. Di sini saya sertakan contoh bahagian yang terdapat dalam cerpen tersebut, yang berbunyi, kata ayah, dia itu berusia sama lama dengan nafsu. Kata ayah, dia itu berusia sama lama dengan nafsu manusia yang ingin memiliki segala-galanya. Tetapi dalam bentuk yang mudah, dia dilahirkan untuk membodohkan manusia zaman moden yang terlalu terpelajar dalam semua bidang. Mereka tidak boleh ditipu, tidak boleh diperdayakan. Waktu itulah lahir dan wujud untuk memperbodohkan semua manusia yang terpelajar di muka bumi ini. Kata ayah, manusia yang beriman sahaja tidak akan tunduk kepada dia yang banyak membuat tipu daya dan tipu helah. Di sini kita dapat lihat bahawa psikologi yang ingin disampaikan oleh ayah adalah nafsu. Nafsu itu sendiri. Jadi psikologi ni kita bermain dengan fikiran. Bila kita baca, kita dapat teka apa itu. Okey, seterusnya kritikan penganalisisan, yang di mana kritikan penganalisisan merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenar, termasuk penentuan kedudukan, prestasi dan pencapaian sesebuah karya sastera. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghuraikan dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandang, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Kerja-kerja mengkritik menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Jadi di sini saya sertakan kritikan penganalisisan
dalam mitos secekak kertas tisu ini adalah yang di mana cerpen mitos secekak kertas tisu ini adalah gambaran bahawa pengarang cuba mewujudkan suatu peristiwa yang tidak wujud atau benda yang belum terjadi. Seperti mana yang dinyatakan dalam sinopsis bahawa terdapat sesetengah keadaan yang dinyatakan oleh pengarang dalam cerpen ini adalah dongeng ataupun tidak benar. Sebagai contoh, pada permulaan cerpen, pengarang menyatakan bahawa ada orang mengatakan dia jatuh dari awan cumulus, awan cirrus, awan stratus dan dari sebuah satelit. Seterusnya, pengarang menjelaskan bahawa ibu mengatakan dia jatuh dari tingkat 1000 dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang disebut oleh pengarang adalah dongeng semata-mata. Di sini kita dapat menganalisis bahawa cerpen mitos secekak kertas tisu ini adalah cerita yang direka. Terdapat beberapa bahagian cerita ini direka, namun ada juga yang benar. Okey, seterusnya kita masuk kepada persoalan yang ada dalam mitos secekak kertas tisu ini. Yang pertama adalah reda dengan ketentuan Allah. Jadi reda dengan ketentuan Allah ialah kita rela hati dan ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita meskipun sesuatu perkara itu buruk ataupun yang kita tidak suka. Sebagai contoh, dalam petikan mitos secekak kertas tisu ini adalah kata ayah, dia itu berusia sama lama dengan nafsu manusia yang ingin memiliki segala-galanya tetapi dalam bentuk yang mudah. Dia dilahirkan untuk membodohkan manusia zaman moden yang terlalu terpelajar dalam semua bidang. Mereka tidak boleh ditipu, tidak boleh diperdayakan. Waktu itulah lahir dan wujud untuk membodohkan semua manusia yang terpelajar di muka bumi ini. Kata ayah, manusia yang beriman sahaja tidak akan tunduk kepada dia yang banyak membuat tipu daya dan tipu helah. Di sini kita dapat lihat bahawa manusia ni sebenarnya tidak suka akan nafsu. Namun itu adalah ketentuan Allah dan kita perlu reda dengan ketentuan Allah. Dan kesannya, apabila kita reda dengan ketentuan Allah, hidup kita akan disayangi Allah dan hidup kita akan diredai Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, persoalan adalah keinsafan ataupun taubat. Mula-mula sekali, apa itu taubat? Taubat adalah perbuatan atau perasaan menyesal atas kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan dengan rasa bersalah, memohon maaf pada Allah dan berazam tidak mengulanginya lagi. Sebagai contoh, dalam cerpen mitos secekak kertas tisu ini adalah selama ini pun Engkau ya Allah yang memberi rezeki, bukan dia. Perteguhkan imanku, Kaulah yang memberi rezeki, itu bukan dia. Aku tiba-tiba berasa fana dalam kekuasaan Allah yang memberi rezeki seluruh makhluk. Jadi di sini kita dapat kesan bahawa seseorang ini mula tersedar bahawa kekuasaan Allah adalah yang memberi rezeki kepada semua makhluk. Dan dia berasa bersalah kerana mengharapkan selain daripada Allah. Kesannya apabila kita insaf dan bertaubat ini adalah apabila kita mati pada suatu hari nanti, segala dosa-dosa kita akan diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi persoalan yang seterusnya, iaitu persoalan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dalam novel ini, ayah kelihatan seakan-akan berdoa walaupun tangannya tidak terangkat. Matanya dipejamkan. Ibu merenung wajah ayah. Ya Tuhan, perteguhkan imanku. Biarlah aku tidak terjejas oleh kejatuhan kertas tisu seharga emas itu. Ikan di laut dan burung di udara masih bebas berterbangan, mencari makan tanpa mempedulikan dia yang jatuh. Selama ini pun Engkau ya Allah yang memberi rezeki dan bukan dia. Aku tiba-tiba berasa fana dalam kekuasaan Allah yang memberi rezeki seluruh makhluk. Apakah orang yang terdapat dalam
ayat ini, doa merupakan senjata bagi orang mukmin untuk mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Doa membuktikan bahawa orang tersebut bukan dalam kalangan manusia yang angkuh dan sombong. Bagi kesan dalam persoalan ini pula, iaitu kesan kepada orang yang berdoa akan mendapat rahmat dan kasih sayang dan perlindungan darinya, serta menjadikan hidup lebih tenang dan redha di atas ketentuannya. Kesan kepada orang yang sombong pula akan menjadikannya tidak tenang, sentiasa rasa gelisah dan tidak mendapat keberkatan darinya. Seterusnya adalah persoalan berbagi rezeki dan ketentuan Allah. Dalam huraiannya, rezeki manusia tidak semestinya merupakan wang semata-mata. Rezeki juga boleh berupa kesempatan yang baik, kenangan, amal yang soleh dan sebagainya. Untuk kesan rezeki adalah ketentuan Allah. Orang yang yakin bahawa rezeki itu ketentuan Allah akan menjadikan orang itu tidak mudah kecewa dan rasa gelisah kerana mengenali bahawa rezeki itu ada di mana-mana dan menyebabkan kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Untuk contoh yang terdapat dalam cerpen, ikan di laut dan burung di udara masih bebas berterbangan mencari makan tanpa mempedulikan dia yang jatuh. Selama ini pun kau, ya Allah, yang memberi rezeki. Seterusnya kita bagi kepada persoalan ketegahan iman. Baiklah, huraiannya ialah orang yang memiliki keimanan yang teguh, hati dan perasaan yang tidak akan mudah goyah atau gelisah semasa menghadapi masalah, kerana yakin bahawa setiap perkara yang berlaku adalah ketentuan Allah. Untuk kesannya pula, keimanan yang kuat menjadikan kita seorang hamba yang sedar tentang hakikat bahawa jodoh, pertemuan dan ajal maut adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadikan seseorang itu sentiasa berfikiran positif. Contoh yang terdapat di dalam cerpen ialah, yang pertama, kata ayah, manusia yang beriman sahaja tidak akan tunduk kepada dia yang membuat tipu daya dan tipu elah. Contoh yang kedua, keimanan menentukan kedudukan seseorang. Iman itu meletakkan kita pada tempat keamanan walaupun seluruh pekan menjadi gempar. Dia yang menjatuhkan dari sebuah gunung kasih sayang yang baru terbuhut akan aman di sini. Biarlah dia datang, anakku. Baiklah, itu sahaja ketegangan iman. Kita pergi kepada persoalan yang seterusnya, iaitu keyakinan terhadap kekuasaan Allah atau tawakal. Baiklah, tawakal ini, keyakinan ini merupakan bahawa sesungguhnya hanya Allah sahaja yang mampu memberi rezeki yang melimpah ruah kepada manusia dan seluruh makhluk yang mendiami alam ini. Kesannya, menjadikan keyakinan ini menjadikan hidup ini penuh dengan keberkatan, tenang dan dapat mengelakkan diri daripada hilang pertimbangan. Contoh yang ada di dalam cerpen ialah, aku tiba-tiba berasa fana dalam kekuasaan Allah yang memberi rezeki kepada rezeki seluruh makhluk. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Izinkan saya untuk mengakhirinya dengan serangkap pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa pula si kelapa barli. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Baiklah, terima kasih atas segalanya.
sahaja persoalan yang dapat diungkapkan di dalam cerpen ini. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri video kali ini dengan sebuah pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa pula si kelapa berli.